Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Linda, pelajaran 13 beriman kepada hari akhirat, unit 2 3.74, perkara-perkara berkaitan dengan hari akhirat. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah kita akan sama-sama berbincang tentang perkara-perkara berkaitan dengan hari akhirat. Standard pembelajaran. Pastikan selepas tamat sesi pembelajaran kita, anak-anak dapat menerangkan maksud istilah-istilah berikut. Kita akan tengok apa maksud pahala dan dosa, kematian dan alam barzah, tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil dan tanda besar ni Ustazah akan buat untuk siri yang ketiga. Kemusnahan alam dan kebangkitan semula, perhimpunan di mahsyar, hisab, mizan, sirat, seterusnya yang terakhir syurga dan neraka. Kita lihat yang pertama, kematian. Bila nak menerangkan apa maksud kematian, takrif dia ialah perpisahan antara roh dan jasad. Mati itu apa? Mati itu ialah berpisah antara roh dan jasad. Roh dah tak ada dah dalam jasad, menyebabkan kita kaku, tidak bergerak. Sebagaimana surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Maksudnya sekarang semua yang bernyawa, yang masih ada roh, yang masih ada nyawa, satu hari nanti akan tiba ajal dan saat kematiannya. Bila berlaku kematian, Ustazah ulang, maksudnya telah terpisah roh daripada jasad. Waktu itu kita dah tak bergerak, tak ada apa yang berfungsi dalam tubuh badan kita, maksudnya kita dah mati ataupun kita telah meninggal dunia. Itu maksud kematian. Seterusnya kita lihat istilah yang kedua, alam barzah. Apa alam barzah ni? Sebelum Ustazah pergi kepada pengertian dan juga dia punya dalil, kita lihat peristiwa ilmu firman Allah yang menjelaskan alam barzah yang dihadapi oleh Fir'aun dan pengikutnya. Yang bermaksud, dalam surah Ghafir ayat 46, mereka didedahkan kepada bahang api neraka semasa di alam barzah pada pagi dan petang. Dan pada hari berlakunya kiamat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang keras. Ini gambaran di alam barzah. Apa alam barzah? Alam barzah ialah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Kalau kita nampak dekat dunia, alam barzah, alam kubur itulah. Tetapi apa yang berlaku untuk penghuni di alam barzah itu ialah gambaran semasa di akhirat. Surah Al-Mu'minun ayat 100, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'asun. Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang aku telah tinggalkan. Tidak, masa akan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang dia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzah, iaitu alam kubur, sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Maksudnya orang yang telah mati berada di alam barzah sehingga bila? Sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Alam barzah ialah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Baiklah, kita lihat yang seterusnya, kemusnahan alam. Apa maksud kemusnahan alam? Kemusnahan seluruh ciptaan Allah yang terdiri daripada langit dan bumi, serta termasuk semua makhluk yang menghuni.
Musnahnya alam ni maksudnya apa? Semua yang ada dekat langit dan bumi termasuk isi kandungannya, iaitu makhluk yang menghuninya akan musnah. Okey, sebagaimana surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiupkan sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu. Okey, setelah ditiupkan sangkakala yang pertama, semua yang ada di langit dan di bumi termasuk semua penghuninya akan musnah. Itu kemusnahan alam. Kita lihat yang seterusnya, kebangkitan semula. Apa kebangkitan semula? Kebangkitan semula ialah kehidupan semula makhluk yang telah mati setelah ditiup sangkakala pada kali yang kedua. Daripada sini kita tahu sangkakala tu ditiup oleh malaikat Israfil sebanyak 2 kali. Okey, tiupan yang pertama kemusnahan alam. Okey, semua musnah termasuk di apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan ditiup pada kali kedua. Pada tiupan kali kedua ini dibangkitkan semula makhluk. Okey, firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 104 yang bermaksud, ingatlah hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catatan. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya kami tetap melaksanakannya. Okey, itu dia gambaran dibangkitkan semula manusia selepas ditiup sangkakala pada kali yang kedua. Okey, kita lihat pula setelah dihidupkan manusia, selepas ditiup sangkakala pada kali kedua, di mana tempatnya manusia? Okey, manusia ditempatkan di mahsyar. Apa maksud mahsyar? Mahsyar ialah tempat perhimpunan semua makhluk yang dihidupkan semula selepas dibangkitkan dari kubur. Okey, selepas dibangkitkan dari kubur, dihidupkan semula, kita akan dihimpunkan di satu tempat dipanggil mahsyar atau padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Zalika hasyru alaina yasir. Surah Qaf ayat 44. Pada hari bumi terbelah untuk mereka segera keluar. Perbuatan menghimpunkan mereka di padang mahsyar itu mudah bagi kami melaksanakannya. Allah menjelaskan keadaan orang yang diberi suratan amalan di mahsyar. Firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq yang bermaksud, kemudian sesiapa yang diberi suratan amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Dan dia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan penuh sukacita. Dan sesiapa yang diberi suratan amalannya dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya, maka dia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. Okey, di sini gambaran. Okey, Allah menjelaskan orang yang diberi suratan amalan di padang mahsyar. Okey, seterusnya kita tengok hisab atau perhitungan amalan. Apa maksud hisab atau perhitungan amalan? Perbicaraan terhadap amalan manusia. Okey, dibicarakan kita, dihitung amalan kita setelah kita menerima buku catatan amalan sama ada dari tangan sebelah kanan atau kiri. Tadi Ustazah dah terangkan melalui peristiwa ilmu bagaimana orang yang menerima buku catatan amalan daripada sebelah kanan, maka akan bahagialah dia. Okay? Manakala yang sebelah kiri akan meraung-raung menjerit akan kebinasaan.
Okey, surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Selain itu sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amalan mereka. Okey, peristiwa ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Okey, perhimpunan di mahsyar ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda'a afra'a ka kursatin naqi. Manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat di kawasan yang amat putih seperti sekeping roti yang putih bersih. Ini gambaran mahsyar. Okay, dihimpunkan di tempat di kawasan yang amat putih seperti sekeping roti yang putih bersih. Okay, seterusnya kita lihat mizan. Apa maksud mizan? Mizan ialah penimbang amalan yang disediakan Allah untuk menimbang amalan baik dan buruk. Okay, fa amma man thaqulas mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 9. Adapun orang yang berat timbalan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya orang yang ringan timbangan amalan baiknya, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Wa iyazubillah min zalik. Okey, mizan tu apa? Penimbang amalan. Allah sediakan untuk timbang apa? Untuk timbang amalan baik dan juga buruk yang kita lakukan semasa di dunia. Kita lihat yang seterusnya, titian sirat. Abu Sa'id meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal jisra adakku minasyi'rati wa ahadum minas sayfi. Riwayat Muslim yang bermaksud sesungguhnya titian itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Okey, apa maksud titian? Titian yang merentang antara neraka, atas neraka, antara mahsyar menuju ke syurga. Okey, bermula daripada mahsyar, hujungnya syurga, di bawahnya adalah neraka. Okey, riwayat Bukhari, wa yudrabus siratu baina zahri jahannam fa akunu ana wa ummati awwala mayujizuha. Dan direntangkan sirat di atas dua belah tebing neraka Jahannam, maka aku orang pertama bersama dengan umatku menyeberanginya. Daripada hadis riwayat Bukhari ni kita tahu insan pertama yang akan berjalan ataupun akan melalui titian yang merentang. Okey, direntangkan sirat tu di atas dua belah tebing neraka Jahannam ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lalu sepantas kilat, ada yang selaju kuda berlari, ada yang merangkak, ada yang mengesut. Itu semua keadaan manusia melalui titian as-sirat berdasarkan amalan yang kita bawa, yang kita lakukan sewaktu di dunia. Kita lihat yang seterusnya, syurga. Syurga ialah tempat yang penuh nikmat yang disediakan Allah untuk siapa? Untuk golongan beriman dan beramal soleh. Tempat penuh nikmat Allah sediakan. Untuk golongan beriman dan beramal soleh yang kita tidak boleh waktu di dunia ini untuk menggambarkan betapa nikmatnya. Maha nak katakan di sini, tempat ini betapa Allah sediakan dengan penuh kenikmatan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 82. Dan orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah.
Okey, tempat penuh nikmat, yang mana nikmat dia kita tak boleh tergambar dengan akal fikiran waktu ini, yang tidak boleh ditandingi dengan nikmat yang Allah pinjamkan untuk kita waktu di dunia. Okey, ini antara nama-nama syurga: Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Adnin, Darussalam, Darul Khuld, Darul Muqamah, Darul Muttaqin, Darul Qarar, Maqamun Amin. Ini 10 nama-nama syurga. Seterusnya kita lihat slide Ustazah yang terakhir menceritakan tentang neraka. Nama-nama neraka: Jahannam, Lazah, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, Hawiyah, Narus Samum, Sijin, An-Nar. 10 pula nama neraka. Apa neraka? Okey, neraka tempat yang dipenuhi dengan azab yang disediakan Allah untuk golongan kafir dan orang yang ingkar perintah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 39. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maksudnya, dan orang kafir dan orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Wa iyazubillahi min zalik, kita termasuk dalam golongan tersebut. Okey, jadi demikian Ustazah kongsikan tentang istilah-istilah yang berada di dalam tajuk ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kiamat. Okey, tinggal satu lagi untuk siri yang ketiga, tanda besar dan tanda kecil kiamat. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat sesuatu yang bermanfaat hasil perkongsian Ustazah ini. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.